Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam sesi PDPR kita pada hari ini. So, kali ini kita akan masuk kepada topik baru iaitu berkenaan dengan tenaga nuklear. Okey, biasanya kalau kita bincangkan pasal tenaga nuklear ni, mesti terbayang macam bom kan. Kita terbayang peluru pandu, bom, letup sana sini kan. Tapi sebenarnya tenaga nuklear ni adalah satu tenaga yang sangat-sangat berguna kepada manusia. Okey, saya terangkan dulu, asalnya perkataan tenaga nuklear ini datang daripada perkataan nukleus, iaitu tenaga yang tersimpan dalam nukleus satu atom. So, bagaimana tenaga yang tersimpan dalam nukleus ni kita dapat keluarkan dia, dari situlah wujudnya tenaga nuklear ini. Okey, tenaga nuklear ni kita gunakan dalam pelbagai bidang. Paling utama di dunia, kita gunakan tenaga nuklear ni adalah untuk menjana kuasa tenaga elektrik. Selama ni kan elektrik kita gunakan petroleum, arang batu. Kalau nak guna solar mungkin belanja besar tapi kurang dia punya hasil dia ataupun dia punya kapasiti dia. Tapi kalau kita gunakan tenaga nuklear ini, kita dapat hasilkan tenaga elektrik yang cukup banyak. Okey, so antara lain kegunaan paling utama adalah kegunaan untuk menjana kuasa elektrik. Selain daripada menjana elektrik, tenaga nuklear ini juga digunakan dalam kebanyakan pengangkutan-pengangkutan yang besar-besar seperti kapal pengangkut yang selalu kita nampak, kapal pengangkut jet pejuang tu, ataupun kapal selam pun ada yang guna tenaga nuklear. Sebab apa? Tenaga nuklear ni dia punya tenaga sangat banyak. Alright? Antara negara-negara yang menggunakan, yang telah memajukan tenaga nuklear ini dan menggunakan dia sebagai sumber tenaga adalah contohnya seperti Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia, Jepun, China dan sebagainya lah. Negara-negara ini sebenarnya adalah negara-negara yang banyak menggunakan tenaga nuklear ini untuk jana kuasa tenaga lah. Di Malaysia sebenarnya kita tak ada jana kuasa yang menggunakan tenaga nuklear ini, tapi sebenarnya di Bangi, di bawah Agensi Nuklear Malaysia, kita ada satu reaktor nuklear yang kita wujudkan. Fungsi dia adalah untuk membuat kajian tentang tenaga nuklear di Malaysia. Itu sahaja, kita tak gunakan untuk menjana tenaga. Kita ceritakan dulu apa kebaikan-kebaikan tenaga nuklear ini. Pertama sekali, dia dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Sebab apa? Tenaga nuklear ni dia tak bebaskan gas karbon dioksida. So, bila tak ada gas karbon dioksida, senang ceritalah dia akan dapat mengurangkan pencemaran terhadap atmosfera kita. Kalau kita gunakan tenaga nuklear ini, kita dapat jimatkan penggunaan sumber lain. Contohnya macam petroleum dengan arang batu. Kalau kita gunakan nuklear, kuranglah kita gunakan petroleum dan arang batu. Yang ketiga, kos untuk bina loji nuklear ni memang mahal. Tapi nak mengoperasikan dia, nak pastikan dia sentiasa berjalan adalah jauh lebih rendah berbanding dengan jana kuasa yang biasa je lah. Tenaga nuklear ini juga adalah sebenarnya lebih efisien. Efisien ni maksudnya dia lebih menghasilkan tenaga yang cukup, yang lebih bagus berbanding dengan tenaga-tenaga lain lah. Maksudnya apa yang kita gunakan itulah tenaga yang kita dapat, sangat efisien. Yang seterusnya ialah kalau kita nak bangunkan stesen jana kuasa nuklear ini, kita tak perlukan kawasan yang seluas stesen jana kuasa lain, ataupun kita tak perlukan seluas kalau kita nak buat hidroelektrik atau nak buat solar panel dan sebagainya. So kawasan yang diperlukan adalah tidak luas. Dan kebaikan yang lain selain daripada jana kuasa elektrik tadi, tenaga nuklear juga sangat perlu digunakan dalam bidang perubatan, dalam bidang pertanian dan sebagainya. Itulah di antara kebaikan-kebaikan ataupun kelebihan tenaga nuklear. Okey, setiap daripada teknologi dia ada kebaikan, dia ada keburukan. So apa keburukan
tenaga nuklear ni. Pertama, sisa radioaktif. Ini sangat bahaya. Sisa radioaktif ni sebenarnya dia bagi ancaman kepada alam sekitar dan juga dia sangat berbahaya kepada manusia. Okay? Sebab itu kita kena uruskan dia, kita kena handle dia dengan baik. Yang kedua, tenaga nuklear ini adalah satu tenaga yang tidak boleh diperbarui. Untuk pengetahuan anda semua, nuklear ini sebenarnya digunakan bahan uranium. So uranium ni macam juga bahan-bahan lain, dia adalah sumber yang dah dapat kita gunakan, dia akan deplete, dia akan habislah macam itu. So dia adalah tenaga yang tidak boleh diperbarui. Yang ketiga, tadi kita kata cost maintenance rendah kan, tapi kos nak bina loji nuklear ni sangat mahal. So kos nak buat memang mahal. Itu kekurangan dia lah. Yang seterusnya adalah boleh berlaku ada risiko kemalangan di stesen janakuasa nuklear. Yang paling besar, kalau tak silap saya, berlaku di Chernobyl pada tahun 1986 dan juga pada tahun 2011 di Fukushima di Jepun. Masa tu ada gempa bumi pun sama juga, ada risiko kemalangan. Memang kesan dia sangat-sangat teruk lah. Okey, seterusnya ni masalah dia. Kalau katalah kita satu negara tu ada satu stesen janakuasa nuklear, dia jadi satu kawasan sasaran kalau orang nak datang serangan pengganas dan sebagainya. So dia sangat bahayalah, sebab kalau pengganas serang, kawasan ni diletupkan, memang memberikan kesan yang sangat besar lah. Jadi dia boleh jadi satu kawasan serangan, tumpuan untuk diserang lah. Dan satu lagi yang paling susah ialah kita nak uruskan sisa-sisa nuklear. Sebab sisa nuklear ni sebenarnya ada sinaran radiasi yang ambil masa bertahun-tahun untuk hilang dia punya radioaktif. So itulah di antara keburukan-keburukan tenaga.